Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berkaitan dengan kontrak Kerajaan Selangor kepada syarikat suami Hanayo, ini jawapan daripada SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak melihat sebarang kaitan pemberian kontrak projek rintis Demand Responsive Transit atau DRT oleh Kerajaan Selangor dengan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, setakat ini tiada sebarang kesalahan mengikut undang-undang dan pemberian kontrak kepada syarikat milik bersama suami Hana itu. Katanya, saya tidak mengetahui lanjut mengenai kes itu. Tetapi apa yang ingin saya katakan, sekiranya satu kontrak yang tiada kena-mengena dengan tugas, iaitu pihak yang dibangkitkan, ia bukanlah satu kesalahan, kata beliau. Saya tidak nampak ia mempunyai kaitan antara Kerajaan Selangor dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Tetapi ia berlainan sekiranya KBS yang memberi kontrak itu kepada syarikat berkenaan. Katanya lagi. Azam berkata demikian semasa sidang media selepas majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola, penyelarasan dan pengurusan aset tenaga elektrik Malaysia di Ibu Pejabat pada hari ini. Terdahulu, Exco Selangor iaitu Eng Zehan menyatakan Asia Mobility Technologies Sdn Bhd adalah satu daripada dua syarikat yang dipilih untuk projek perintis DRT. Kedua-dua syarikat itu juga mendapat kelulusan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Ketua Pegawai Eksekutif Asia Mobility ialah suami Hanayo, Ramachandran Muniandi. Mengulas lanjut, Azam berkata berdasarkan pemerhatiannya dalam laporan-laporan media terhadap isu itu, projek berkenaan diberikan oleh entiti lain yang sebenarnya tidak pun mempunyai kena-mengena dengan Hanayo. Jadi kata dia, setakat ini kita tidak nampak ada apa-apa kesalahan setakat ini, kata Azam Baki. Memanglah walaun, memanglah semua musuh-musuh ketat kepada kerajaan akan mencari sedaya upaya. Benda yang tak ada pun dijadikan ada. Benda yang tak ada kaitan pun dijadikan ada kaitan. Apa pula kaitan? Ya, saya pun tadi bila baca tentang jawapan daripada SPRM ini, saya pun bingung juga. Apa kaitannya pula Kementerian Belia dan Sukan daripada Hanayo dengan suami dia? Tak ada kena-mengena pun. Ini daripada Kerajaan Negeri Selangor. Ini Kerajaan Negeri Selangor yang bagi cek. Bukan daripada Kerajaan Persekutuan, ya. Ini Kerajaan Negeri Selangor. Tak ada kena-mengena dengan Hanayo. Tak ada kena-mengena dengan Hanayo punya kementerian. Hanayo punya kementerian, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Bukan Kerajaan Negeri Selangor. Jadi walaun, pakailah otak sedikit bila keluarkan fakta dan sebagainya. Fikirlah dengan logik. Janganlah main roda aja seolah-olah semuanya kamu tahu, seolah-olahnya semuanya hampa tahu, seolah-olah hampa ni dah jadi kamus bergerak, semua dah tahu. Tapi rupanya tak ada yang betul pun, kesian. Jadi jangan risau, kita serahkan kesimpulannya, kita serahkan kepada SPRM, kita serahkan semuanya kepada SPRM, biar SPRM yang buat siasatan. Janganlah ada pula walaun yang belajar mau jadi penyiasat handalan. Jangan menjadi tiba-tiba mau jadi penyiasat handalan. Akhirnya nanti kamu pula yang kena siasat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, persoalan tentang siapakah yang akan menjadi calon ataupun yang akan menggantikan kematian bekas yang di-Pertuan Dewan Negara menjadi tanda tanya
Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya tampil memberikan berita mengenai siapa yang di Pertuan Negara, Dewan Negara yang di Pertuan Negara, di Pertuan Dewan Negara yang baru. Okey, so siapakah yang sebenarnya pada pendapat anda yang sesuai untuk jadi yang di Pertua Dewan Negara? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah individu yang telah dinamakan sebagai calon yang di Pertua Dewan Negara berikutan kematian penyandangnya iaitu Datuk Mutang Tagal pada 10 Mei yang lepas adalah ramai. Wow, ramai. Beliau berkata bagaimanapun setakat ini senarai nama itu belum pun dibincangkan. Katanya baru kita kemukakan nama untuk perbincangan. Katanya kepada pemberita selepas beliau mengadakan pertemuan dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching semalam yang turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Kerjaya Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Pada pertemuan itu Abang Johari serta pemimpin kanan negeri turut juga membincangkan tentang keputusan dasar agar ia dapat dilaksana dengan lebih berkesan serta memastikan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dan juga Sarawak. Pada terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan kemuncak sambutan Hari Wartawan Nasional atau HAWANA 2024 bertemakan Etika Teras Kewartawanan Mapan yang dihadiri oleh kira-kira 1,000 orang pengamal media dari dalam dan luar negara iaitu Kemboja, Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, Brunei, Timur Leste, China, Korea Selatan, Qatar, Kuwait serta Perancis. HAWANA 2024 adalah perhimpunan terbesar wartawan Malaysia, anjuran Kementerian Komunikasi dengan kerjasama daripada Kerajaan Negeri Sarawak, manakala Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama adalah agensi pelaksana. Okey, so siapakah yang bakal akan menggantikan Mendiang Mutang Tagal yang telah meninggal dunia? Pada hemat saya, ada juga benarnya, ada juga betul cadangan-cadangan daripada mereka orang Sarawak bahawa mereka mahu supaya pengganti kepada Mendiang Mutang Tagal ini digantikan oleh anak kepada beliau sendiri, anak kepada Datuk Mutang Tagal, untuk menggantikan sebagai yang di-Pertua Dewan Negara. Dan kalau tidak pun, menurut rakyat negeri Sarawak, kalau tidak pun mereka pun mencadangkan supaya calon itu atau orang yang menggantikan itu adalah dari Sarawak juga. Apa pendapat anda? Mungkin ada nama di fikiran anda boleh komenkan juga. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.